Hai, nama saya Sudhanshu Sharma dan hari ini saya akan memberikan persembahan saya di atas tajuk pakaian tradisional orang Banjar. Yang pertamanya adalah pakaian orang Banjar remaja, iaitu adalah pakaian yang mereka memakai adalah pakaian biasanya adalah memang penuh. Mereka tidak mereka pakai memang sepenuhnya. So di bahagian tangan dan juga kakinya memang penuh. Di bahagian leher mereka biasanya ada pakai sarung. So itu adalah macam sesuatu yang sangat biasa bagi mereka. Okey. So yang keduanya adalah Ba Amar Galong Pancaran Matahari. Pakaian ini adalah pakaian adat bagi orang macam yang nak kahwin. So pakaian ini adalah pakaian ke abad 17. Ini adalah pakaian yang biasanya dipakai oleh orang Hindu dan juga orang Jawa di kalangan biasa macam orang nak kahwin kan. So pengantin dan itu di popular di kalangan mereka pada zaman dulu. Okey, ketiganya adalah bergajahlah gamuling balau lut. Pada pakaian adat yang ketiga ini, bagi pria biasa ini adalah macam bagi orang lelaki mereka memakai seluar yang panjang, tapi pada bahagian atas ni mereka tidak memakainya, tetapi mereka menghiaskan diri mereka dengan manik-manik. Untuk perempuan pula, mereka tidak mereka memakai baju dan juga seluar yang panjang, tetapi pada bahagian lengannya mereka kosongkan, mereka bagi nampak. Okey, yang keempat, Babajau Kun. So yang ini adalah popular di kalangan orang Kalimantan Selatan. So yang ini adalah pakaian popular dengan masyarakat orang Gujarat dengan orang Cina. Ia menunjukkan macam pedagang dari Gujarat dan juga Cina yang datang dari Kalimantan Selatan. Ini dipakai untuk orang sama macam mereka yang nak jadi pengantin atau nak kahwin. Yang kelima pula adalah baju kebaya panjang. Okey, so yang ini adalah pakaian adat yang terakhir, merupakan pakaian turunan dari ketiga baju yang disebutkan. Yang ini adalah sama seperti Ba Amar Galong Pancaran Matahari. Okay. Terima kasih. Nama saya Sudhanshu Sharma dan itu saja. Ini adalah pakaian popular dengan masyarakat orang Gujarat dengan orang Cina. Ia menunjukkan macam pedagang dari Gujarat dan juga Cina yang datang dari Kalimantan Selatan. Ini dipakai untuk orang sama macam mereka yang nak jadi pengantin atau nak kahwin. Yang kelima pula adalah baju kebaya panjang. Okey, so yang ini adalah pakaian adat yang terakhir, merupakan pakaian turunan dari ketiga baju yang disebutkan.
Yang ini adalah sama seperti Bahamat galung pancaran matahari. Okay. Terima kasih. Nama saya Ismail Syarma dan itu saja. Hai, selamat tengah hari. Nama saya Dinesh Syafiq Kumar. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tapas seni bina dan pakaian moden etnik Banjar. Jenis pakaian company adalah pengembangan pakaian pengantin tradisional Banjar di era moden dan biasanya dengan penambahan jihad untuk pengantin perempuan. 3 jenis pakaian pengantin tradisional mempunyai asal-usul yang jauh beza baik dari segi bentuk, aksesoris, warna, prosedur penggunaan dan makna simbolik. Pakaian pengantin tradisional Banjar mencirikan identiti budaya orang Banjar yang mempunyai kepribadian terbuka terhadap perkembangan. Menurut Ghazali Usiman, pakaian pengantin tradisional dan jenis bagaja gamuling berbaular lulut secara historis diciptakan oleh nenek moyang Banjar sekitar abad ke-15 dan Maishi dan dianggap sebagai pengantin tradisional pertama. Dari segi sejarah, kawasan ini juga dipengaruhi oleh budaya Hindu, tidak seperti jenis pertama, jenis pakaian pengantin tradisional panel galung dengan sinar matahari dipercayai diciptakan oleh nenek moyang. Dari semua jenis pakaian pengantin tradisional Banjar di atas, pada tahun 1990-an jenis gaun pengantin sinar matahari Bama galung adalah yang paling popular dan disukai oleh masyarakat kerana penampilan dan martabat yang mewah ketika dipakai. Apabila ia telah perubahan dengan penambahan aksesoris moden seperti mahkota mewah, namun keluarga Banjar yang akan melangsungkan perkahwinan biasanya akan memilih salah satu jenis 3 jenis pakaian tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Jusuf ingin membentangkan tentang makanan tradisional etnik Banjar. Di sini saya akan membentangkan 3 jenis makanan tradisional etnik Banjar. Pertama, gangan waloh. Gangan waloh ni adalah umbut nyor atau masak lemak labu, dan umbut kelapa adalah juadah tradisional etnik Banjar ketika kenduri atau majlis pelbagai cara. Masakan ini dimakan dengan nasi putih beserta ikan sepat kering atau garinting dan sambal belacan. Umbut kelapa adalah bahagian dalam batang pokok kelapa yang lembut berhampiran pucuk pokok kelapa. Kedua, wadai kiping. Wadai kiping atau gayam adalah sejenis masakan tradisional Banjar yang diperbuat daripada tepung pulut yang digaul dengan air garam dan kapur. Kemudiannya diuli menjadi berbola kecil. Ketiga, tapai pulut hijau. Tapai pulut hijau Banjar terhasil daripada air tapisan, air perahan dan daun cekur manis atau pucuk kato dalam bahasa Banjar. Sahang atau lada hitam yang digunakan dalam proses membuat tapai pulut hijau dengan memasukkan beberapa biji lada hitam ke dalam air gula yang dilarutkan dengan air suam. Tapai pulut hijau Banjar dibungkus menggunakan daun pokok getah atau daun keladi dan biasanya disediakan ketika majlis-majlis kenduri masyarakat Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azkuraika bin Muhammad Azrin. Hari ini saya ingin menerangkan tentang makanan moden bagi masyarakat Banjar. Makanan moden bagi masyarakat Banjar kebanyakannya ialah makanan tradisional yang telah diubah mengikut aliran zaman sekarang. Salah satu makanannya ialah iwak wadik ataupun pakasam. Pakasam ialah makanan ikan sungai yang telah diperam menggunakan garam pada zaman sekarang ataupun zaman dahulu ia lebih digunakan air asam. Ikan-ikan yang digunakan ialah ikan sungai seperti ikan sepat, ikan puyuh dan lampam. Beza makanan tradisional dengan makanan moden pakasam ini antaranya ialah ia diperap menggunakan garam dan zaman dahulu ia diperap menggunakan asam, dan sekarang ikan pakasam boleh dibeli online dan terdapat di kedai, manakala zaman dahulu ia harus dibuat sendiri oleh setiap keluarga. Dan makanan yang kedua ialah nasi gaul. Nasi gaul sangat terkenal di Johor,
untuk masyarakat Banjar di Johor. Dan nasi gaul ialah base dengan nasi ayam ataupun daging yang telah diperap dan dicampur bersama dengan nasi, dan ianya selalu dimakan untuk majlis-majlis perkahwinan, majlis khatam Al-Quran ataupun mana-mana majlis bagi masyarakat Banjar. Sekian, terima kasih. Untuk bahagian permainan tradisional etnik Banjar, dia ada permainan tradisional dipanggil Balogo. Dia permainan tradisional daripada Kalimantan Selatan. Nama Balogo diambil daripada kata logo kerana permainan menggunakan logo. Permainan tradisional Banjar ini dimainkan oleh kanak-kanak sampai lawan dewasa, baik berkumpulan secara ataupun secara individu. Jumlah pemain ini terdiri daripada 2 sehingga 5 orang. Bahagian pasukan pula terdiri daripada pemain yang dapat merobek logo yang dibentuk piramid mini dengan logo yang lain yang terbuat daripada tempuran kelapa. Dalam bahasa tempatan disebut sebagai logo tanding. Permainan ini juga menggunakan alat yang dipanggilkan penapak ataupun campar. Dia bentuk dia seperti kelawar sekitar 40 cm dan lebar dia 2 cm. Fungsi alat ni untuk menekan logo sehingga dapat meluncur dan menjatuhkan logo yang telah di-stackkan oleh pihak lawan yang dia orang pasang. Dan permainan balogo ni sering dilakukan atau dimainkan oleh kanak-kanak dan orang dewasa di Biih Village sehingga masa kini. Selamat petang Sir dan rakan-rakan sekalian. Saya Syubha Subramaniam ingin membentang tentang permainan moden etnik Banjar. Permainan moden etnik Banjar yang saya pilih adalah basinan. Basinan adalah satu permainan tradisional Banjar. Walaupun permainan basinan adalah permainan tradisional, tetapi masih dimainkan pada zaman moden ini juga. Basinan juga dipanggil sebagai gala panjang pada zaman moden ini. Okey, tujuan permainan ini adalah untuk menguji kecekapan pemain berlari melepasi halangan. Permainan ini juga dimainkan oleh kanak-kanak, remaja dan dewasa. Okey, bilangan permainan ini adalah seramai 10 orang. Okey, permainan ini melibatkan kepakaran seorang ketua untuk mengawal gerakan anak buahnya. Okey, cara-cara permainan inilah ketua kumpulan dipilih pemain yang menjaga gelangan dan tempo gelangan akan ditentukan. Selepas penentuan, pemain yang jaga gelangan akan dipijak di atas garisan yang dilukis. Ketua akan menjaga garisan tengah dan bebas ke mana-mana garisan depan atau belakang. Okay, kumpulan menumpuk gelangan akan berkumpul di depan. Seterusnya, ketua akan menyapakan tangannya dengan ketua pihak lawan. Seterusnya, penumpu berlari masuk ke dalam gelangan. Penumpu akan menempuh sampai melepasi garisan paling akhir tanpa disentuh oleh penjaga gelangan dan kemudiannya berpatak balik. Kemenangan tercapai apabila orang yang telah melepasi garisan paling akhir melepasi garisan permulaan, dan permainan diteruskan sehingga dan pemain yang ingin berhenti. Itu sahaja. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya McAdrian Moidin dari kumpulan United Malaysian. So di sini saya akan menerangkan tentang kraft tangan moden dan kraft tangan tradisional etnik Banjar. Pertama sekali, kraft tangan tradisional iaitu parang ilang atau nama lainnya adalah mandau. Parang ilang ini adalah senjata tradisional yang masih lagi digunakan oleh kaum Banjar sehingga hari ini. Pada zaman dahulu, parang ilang ini sering dikaitkan dengan tradisi memenggal kepala atau mengayau di kalangan kaum Dayak dan juga digunakan semasa perang pada zaman dahulu. Seterusnya adalah kraft tangan moden etnik Banjar. Kraft tangan moden etnik Banjar adalah sepenuhnya diubah suai daripada kraft tangan tradisional kaum itu. Kebanyakan kraft tangan etnik Banjar adalah dibuat daripada kulit pokok bemban. Kebanyakan kraft tangan yang dibuat oleh etnik Banjar daripada kulit pokok bemban adalah bakul.
Kegunaan bakul adalah sebagai bekas untuk membawa, menyimpan, menyukat dan menapung dan sebagainya. Kraftangan moden akan diubah sesuai dengan menukar ciri-ciri bakul supaya lagi cantik dan mewarnakan yang menggunakan varnis ataupun mengikut warna yang digemari supaya ia kelihatan lebih cantik dan menarik. Itu saja, sekian dan terima kasih. Selamat hari, nama saya Rajesh. Tajuk yang saya ingin bentang hari ini ialah rumah tradisional Banjar. Rumah tradisional Banjar ni ada banyak jenis. Jenis-jenis khas yang gaya dengan ukiran. Bangunan ini mula dibina dari tahun 1871 hingga 1935. Rumah ini dibangun dengan beranjung yang boleh dipanggil bah anjung, iaitu saya bangunan yang menjorok dari samping kanan dan kiri bangunan utama. Kerana itulah rumah ini dipanggil rumah bah anjung. Anjung merupakan ciri-ciri khas rumah tradisional Banjar. Keagungan seorang pemimpin pada masa pemerintahan kerajaan dinilai oleh jumlah ukiran dan kualiti seni serta kemegahan bangunan kerajaan, khususnya Istana Raja, iaitu rumah berbungan tinggi, dipanggil rumah berbungan tinggi. Dalam kampung tersebut terdapat pelbagai rumah yang mencerminkan status sosial dan status ekonomi pemilik rumah tersebut. Rumah ini dibangun pola linear mengikut arah aliran sungai maupun jalan raya. Terdiri dari rumah yang mengapung di atas air, rumah yang didirikan di atas sungai, di darat, baik pada lahan basah maupun lahan kering. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Untuk bahagian saya ialah seni bina moden. So kalau kita tengok daripada slide ataupun gambar yang telah di-sharekan, kita boleh buat kesimpulan di mana seni bina moden etnik Banjar ni tersangatlah unik. Di samping seni bina moden yang etnik-etnik lain, etnik Banjar, dia punya seni bina dia tidak ketinggalan. Dari segi keunikan masih ada sehingga kini. Walaupun orang kata dari segi pembinaan arus moden masa sekarang, kita punya etnik Banjar ni masih pegang utuh erat lagi. Okey. Lepas tu saya baca sikit. Dalam arus pembangunan kini, seni bina moden masih lagi mengekalkan konsep ciri-ciri keunikan sesebuah binaan berteraskan binaan Banjar. Jadinya, kalau dilihat dalam gambar di atas, seni bina seperti anjung, atap dan beberapa ciri lagi serta keunikan masih tetap dikekalkan. Dalam erti kata lain, seni bina moden etnik Banjar masih terpalik di hati. Ini menunjukkan bahawasanya seni bina moden dan keunikan serta keistimewaan hendaklah dikekalkan agar tidak terus tenggelam dalam arus pembangunan masa kini. Justru binaan yang unik membuatkan bahawa etnik Banjar merupakan etnik yang berdaya kreatif serta mempunyai keunikannya sendiri. Seni bina moden yang unik membuktikan bahawa etnik Banjar ni merupakan etnik yang berdaya, saing, kreatif dan mempunyai keunikan yang tersendiri. Seperti mana yang kata etnik Banjar ni adalah antara etnik-etnik yang berada di Malaysia yang teristimewa. Okay, sekian, terima kasih.